Allah. Okey, dan seterusnya saya juga ingin berkongsi kepada anda antaranya yang cukup menarik bagi umat Islam, iaitu yang paling kita tunggu-tunggu di bulan Syakban adalah malam nisfu Syakban. Dan hari ini kita akan memberi penjelasan yang lebih lanjut lagi apakah itu malam nisfu Syakban, kenapa ianya cukup istimewa bagi umat Islam. Bersama dengan saya kenalkan iaitu Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jofri selaku penceramah bebas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu tengok kat TV je Ustaz. Alhamdulillah, sama kita. Masya Allah. Jadi Ustaz, hari ini sebelum kita memberikan perincian dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan keistimewaannya, mungkin Ustaz boleh memberi sedikit pengenalan. Apakah itu malam nisfu Syakban? Silakan. Okey. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa wala. Bila kita bincang tentang malam nisfu Syakban, pertama sekali kita sekarang dah berada dalam 10 hari pertama dalam bulan Syakban, kan? Ya. Dan bulan Syakban tu sendiri memang bulan yang istimewa. Sebab bulan ni bulan yang Nabi banyak puasa dan bulan yang dikatakan sebagai bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ayat perintah selawat turun pada bulan Syakban. Dan bulan Syakban ni biasanya kita dah masuk gear nak ready untuk Ramadan, kan? Betul. Dan macam-macam perancangan Ramadan kita. So satu bulan Syakban, dan 29 hari ataupun 30 hari itu, tengah-tengahnya itu yang dipanggil sebagai nisfu. Nisfu ni bukan Ahmad Nisfu, nisfu maksudnya separuh. Dalam bahasa Arab, nisfu maksudnya separuh. Robok 1/4, nisfu 1/2. Okey. Jadi bila dikatakan nisfu Syakban, maknanya 1/2 Syakban ataupun separuh daripada Syakban. Jadi separuh daripada Syakban, kita tahulah separuh sila 15 lah, kan? Jadi satu bulan 30 hari, jadi 15 tu adalah separuh lah. Jadi bila disebutkan malam nisfu Syakban, maknanya malam 15. Jadi siangnya 14, malamnya 15, sebab dalam Islam kalendernya bermula pada waktu maghrib. Jadi waktu maghrib je dia dah masuk hari yang baru. Jadi bila tu, kalau untuk tahun ni, sebab ramai kadang-kadang tak perasan. Betul. Sebab yelah, kita tahu kalau raya kita cuti, kalau tak cuti pun kita tahu raya. Betul. Maulid Rasul cuti. Jadi kita tahu, oh Maulid Rasul, kan? Mak Al-Hijrah kita cuti. Jadi kita tahu. Nisfu Syakban kita tak cuti, kan? Jadi ramai tak perasan pun. Dia dah pergi kerja apa semua. Malam tadi nisfu Syakban, baru perasan. Terlepas. Terlepas. Jadi kita nak wawarkan hari ini, kita kena ingat bila malam nisfu Syakban untuk tahun ini. Tahun ini nisfu Syakbannya akan berlaku pada hari Selasa ni, malam Rabu. Okey. So hari ini hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Okey, lagi 4 hari. Oh, tak lama dah Ustaz. Jadi hari Selasa malam Rabu, dia mula waktu bila? Mulanya pada waktu maghrib tu. Okey. Jadi hari Selasa balik kerja tu, waktu maghrib tu, itu dah masuk nisfu Syakban. Sampai bila? Sampai esoknya lah. Sebab bermula waktu maghrib, malamnya sampai ke pagi lah, sampai subuh. Dan siangnya tu dipanggil hari nisfu Syakban. Hari nisfu Syakban, okey. Dan amalan-amalan yang digalakkan untuk umat Islam lakukanlah ketika malam nisfu Syakban, untuk kita menghidupkan malam nisfu Syakban tu. Ustaz, apa di antaranya? Okey, apa kita nak buat pada malam tu? Sebab yelah, kita dah kata mula daripada waktu maghrib, kan? Waktu maghrib kita sembahyang maghrib dulu. Yang terbaiknya tentulah sembahyang maghrib tu secara berjemaah, kan? Kemudiannya kita mungkin sembahyang sunat lepas maghrib. Dan ada banyak amalan yang patut kita lakukan pada malam tersebut. Sebab sebelum kita pergi pada amalan tu, kita kena tahu dulu apa sahaja kita nak buat amalan-amalan ni, kan? Jadi sebabnya malam nisfu Syakban ni, kata Imam Syafi'i, malam yang doa mustajab. Doa mustajab. Jadi banyak berdoa. So dia punya konsep umumnya, malam tersebut kita kena banyak berdoa. Okey. Jadi mula daripada lepas maghrib sampai ke subuh tu banyakkan berdoa. Apa-apa saja doa yang kita nak doakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita di Johor, kan? Jangan lupa doakan. Dan juga seluruh Malaysia serta seluruh umat lah, kan? Jadi kita kena banyak doakan pada hari Selasa malam Rabu ni, sebab doa mustajab. Dipanggil pintu langit terbuka. Jadi ini salah satu daripada malam yang sangat istimewa. Bahkan sebagai ulama sebut, inilah malam paling istimewa selepas daripada malam Lailatul Qadar. Masya-Allah. Jadi malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. So ini malam nisfu Syakban. Jadi jangan tinggalkan malam nisfu Syakban ni untuk banyak-banyak berdoa. Okey, itu pertama, banyakkan berdoa. Keduanya, apa yang lagi kita nak buat pada malam nisfu Syakban tu? Malam nisfu Syakban, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa semua hamba-hambanya yang beriman
Maknanya kecuali orang yang musyrik dan juga orang yang munafik. Ada dalam riwayat yang lain disebutkan kecuali orang yang suka mengapi-apikan orang, mengadu domba, jadi batu api kan. Suka bagi orang gaduh, kan? Suka laga-lagakan orang kan. Zaman kita sekarang banyak ni dekat social media dan sebagainya. Okey, dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan kecuali yang memutuskan silaturahim. Jadi oleh kerana itulah kalau saya tengok orang tu dulu banyak kalau malam nisfu Syaban tu dia suka kumpulkan keluarga. Betul. Dia kumpulkan anak-anak dia sekali, jomlah balik ke rumah sebelum Ramadan lagi 2 minggu kan. Dia akan kumpulkan supaya tak termasuk dalam kalangan mereka yang memutuskan silaturahim. Jadi sambungkan silaturahim pada malam tersebut dan mengharapkan keampunan daripada Allah. Malam tu memang Allah ampunkan dosa semua. Ya Allah, untung tu kita punya dosa banyak. Betul. Kan, tak terkira. Tak payah cerita dosa daripada balik. Dosa daripada semalam pun tak kira dah. Betul. Rasa kena tampau lah. Banyak. Bukan kata semua kita lah kan. Saya sendiri pun banyak dosa daripada semalam. Jadi kita fikir-fikir balik, ya Allah, Allah Ta'ala nak ampunkan dosa ni, peluang ni hadiah yang besar sangat. Betul. Peluang keemasan pada malam nisfu Syaban tu. Jadi minta ampun pada Allah. Betul. Kemudiannya para ulama salaf ni maksudnya zaman-zaman yang generasi emas, maknanya sahabat, tabi'in, maknanya generasi yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diorang ni pada malam nisfu Syaban diorang ada 2 cara untuk menghidupkan malam. Ada sebahagian daripada mereka macam seorang nama Imam Khalid bin Ma'dan, ini ulama-ulama di kalangan generasi tabi'in yang hebat dia akan menghidupkan malam nisfu Syaban tu dengan berkumpul ramai-ramai dekat masjid. Dia akan kumpul ramai-ramai dekat masjid, dia akan sembahyang, dia akan baca Quran, dia akan berzikir, berselawat dan sebagainya. Dan sebahagian daripada diorang pula akan buat di rumah masing-masing. Dekat rumah masing-masing. Jadi dekat rumahlah mereka sembahyang, kat rumahlah mereka selawat, kat rumahlah mereka berzikir, berdoa dan sebagainya. Jadi maknanya senang cerita apa? Dua-dua cara boleh. Yang pentingnya manfaatkan malam tu. Jangan lepaskan peluang pada malam tu. Ya, itu dia. Itu yang perlu kita lakukanlah sebagai umat Islam. Sama-sama kita orang kata mengambil peluang untuk sama-sama kita beribadah sebaik mungkin malam tu menggunakan masa yang sebaik mungkin insya-Allah. Dan kalau ikutkan Ustaz kan kita disarankan untuk berpuasa pada keesokan harinya lah kan, pada keesokan harinya. Jadi kenapa perlu untuk kita berpuasa itu? Ustaz, dia ada beberapa sebab para ulama sebut kenapa puasa pada nisfu Syaban. Pertama sekali, memang setiap bulan kita disunatkan puasa pada hari-hari putih dia panggil. Hari putih ni apa dia? 13, 14 dan 15 hari bulan setiap bulan hijrah. Sebab bulan hijrah ni diikut peredaran bulan kan. Jadi setiap bulan pada 13, 14, 15 tu malamnya akan bulan penuh. Maka dia dipanggil hari putih. Hari putih. Sebab terang kan. Terang langit jadi terang, bulan penuh kan. Jadi 13, 14 dan 15 memang disunatkan puasa. So nisfu Syaban 15. Kan. Jadi kat skrin kita pun ada tu gambar bulan penuh kan. Jadi bulan penuh. Jadi bila bulan penuh tu memang disunatkan untuk kita berpuasa puasa sunat. Yang keduanya pula kerana bulan Syaban tu sendiri. Bulan Syaban memang bulan yang Nabi paling banyak berpuasa selepas daripada bulan Ramadan lah. Ramadan mesti dah sebulan. Betul. Jadi selepas daripada bulan Ramadan, Nabi paling banyak berpuasa pada bulan Syaban. Dan salah satu yang disebutkan oleh Nabi bila ditanya kenapa Nabi banyak puasa pada bulan Syaban, sebab Nabi kata pada bulan Syaban ni amalan diangkat. Dan aku suka kalau amalan diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Amalan diangkat ni maksudnya malaikat akan reportkan amalan-amalan kita. So Nabi kata aku suka kalau amalan aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. So sebahagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan amalan diangkat itu adalah pada malam nisfu Syaban. Jadi pada siang harinya kita digalakkan untuk berpuasa. Dan juga sebahagian mengatakan kerana malam nisfu Syaban itulah berlakunya perpindahan kiblat. Nabi SAW dengan para sahabat waktu dekat Mekah, diorang menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan di hadapan diorang Kaabah. Jadi Kaabah, lepas tu menghadap ke arah Palestin, ke arah Baitul Maqdis macam tu. Bila diorang berhijrah ke Madinah, Baitul Maqdis tu belah atas. Mekah belah bawah. Jadi tak bolehlah buat benda yang sama lagi dah. Betul. Kan? Jadi kena pilih salah satu lah. Jadi waktu mula-mula mereka berhijrah, mereka solat menghadap ke arah Masjidil Aqsa, ke arah utara. Tapi Nabi suka kalau dapat menghadap ke arah Kaabah.
Cuma Nabi punya adab, Nabi tak minta-minta tau. Ya. Nabi selalu pandang ke langit, tunggu je, tunggu bila lah agaknya malaikat dah turun. Nak bagi tahu. Jadi akhirnya berlakulah satu peristiwa yang dipanggil perubahan kiblat. Malaikat turun, malaikat bagi tahu, turunkan ayat Quran. Allah Taala suruh arahkan ke arah Kaabah, ke arah Mekah. Jadi peristiwa tersebut, berubahnya arah kiblat itu berlaku pada bulan Syaban. Berlaku pada bulan Syaban, dan sebahagian ulama mengatakan berlaku pada malam nisfu Syaban. Jadi oleh kerana itu jugalah pada siang harinya disunatkan untuk kita berpuasa. Itu dia. Wow, itu dia betul-betul special kan Ustaz kan. Jadi sama-sama lah untuk kita mengambil peluang, insya-Allah moga Allah panjangkan umur kita agar ada kesempatan untuk kita bertemu dengan malam nisfu Syaban, untuk kita melakukan banyak lagi amalan-amalan yang boleh kita lakukan, insya-Allah. Baik, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jauhri selaku penceramah bebas. Terima kasih banyak Ustaz. Banyak lagi sebenarnya yang saya nak tanya. Saya pun banyak yang nak belajar lagi sebenarnya dengan Ustaz. InsyaAllah ada kesempatan kita jemput Ustaz lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz. Dan para penonton, itu dia antara pencerahan yang boleh kita faham berkenaan dengan keistimewaan nisfu Syaban. Apakah antara amalan yang boleh kita lakukan, dan kita disunatkan untuk berpuasa di siang harinya, untuk sama-sama kita memahami lagi, insyaAllah. Dan seterusnya